أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time edisi khas sempena Ma'al Hijrah, bukan Ma'al Hijrah, sempena Isra' Mi'raj maksudnya, sempena Isra' Mi'raj bersama tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada mungkin dalam perjalanan ke mana-mana sahaja di tempat kerja. Kita ingin sama-sama menyelusuri kepada sirah dan juga surah yang berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj, dan pada hari ini di studio bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah ya, kita istimewa hari ini special, Ustaz ya. Special ya, dan bukan sekadar special episod pada hari ini, kita juga akan terbang ke Paris. Allah, terbang ke Paris kerana kita ingin bersama dengan Syekh Muhammad Abdul Ghanim, penasihat am dan ahli lajnah fatwa Al-Azhar Asy-Syarif Tonta, bersama dengan Syekh yang berada di Paris sekarang ini. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, baik, syukur alhamdulillah. Jadi hari ini Syekh kita akan berinteraksi berkaitan dengan Isra' Mi'raj dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris, bukan bahasa France, bukan bahasa Arab, boleh Syekh? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan saya menyeru kepada tuan-tuan sekalian untuk share, kongsikan dengan rakan-rakan yang lain apakah isi penting untuk kita menjiwai dan juga untuk kita sama-sama hayati peristiwa Isra' Mi'raj ini, agar ianya menjadi suatu bekalan kepada kita pada tahun ini. Kita tinggal beberapa hari saja lagi menjelang Ramadan. Moga-moga ianya juga menjadi sebagai satu lonjakan kepada perjuangan kita, seperti mana Nabi berjuang, dihina, dikutuk di Mekah itu, tetapi Nabi masih lagi terus. Dan ketika kepergian dua orang yang dicintai, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib, iaitu bapa saudaranya, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan dalam peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Sama-sama kita akan melihat kepada surah Al-Isra' sebagai satu panduan. Ya, pada ayat yang pertama Ustaz Tirmizi akan memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan pada muka surat 282, dan kemudian kita akan melihat bersama Syekh berada di Paris sekarang ini tentang apa pelajaran daripada ayat pertama berkaitan dengan peristiwa Isra' ini sendiri. Ayat pertama surah Al-Isra' bersama Ustaz Tirmizi. Baik, jom sama-sama kita hayati bacaan daripada ayat pertama suratul Isra', ceritakan tentang perihal peristiwa Isra' dan Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra لنريه من آياتنا
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat pertama daripada surah Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah ayat pertama. Kami mempersilakan Syekh Muhammad Abdul Ghanim untuk berkongsi apakah tadabbur daripada ayat ini, apakah pelajaran penting peristiwa Isra Mi'raj yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi وعنا معهم جميعا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bertemu dalam rangkaian maya, walaupun jasad kita hari ini berlainan tempat, tetapi alhamdulillah roh kita dan silaturrahim, kita mengeratkan silaturrahim hari ini walaupun kita duduk jauh, tetapi alhamdulillah kita boleh meneruskan ukhuwah antara kita. Saya sekarang berada di Perancis dan Ustaz Tirmizi dan Ustaz Azrul berada di Malaysia. Waktu kita pun berbeza. Sini pukul 5 pagi, Malaysia pukul 12 tengah hari. Jadi alhamdulillah kita bertemu kerana kita nak mentadabburkan dan menghidupkan dua peristiwa yang begitu hebat, yang begitu agung, iaitu Al-Isra dan Al-Mi'raj. Seperti mana kita semua sebagai umat Islam di mana-mana saja, apabila tiba 27 Rajab, kita akan sambut peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan alhamdulillah seperti mana kita dengar bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi tadi, permulaan suratul Isra, Allah Subhanahu wa taala buatkan satu surah khas dan dinamakan suratul Isra. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para penonton, Allah Subhanahu wa taala letakkan nama surah ini sebagai suratul Isra. Perkataan Al-Isra kalau dalam bahasa Arab maknanya berjalan pada waktu malam. Permulaannya suratul Isra dengan satu kalimah yang begitu hebat, iaitu Subhana. Surah ini adalah surah pertama yang bermula dengan perkataan Subhana. Jadi apabila kita dengar perkataan Subhana, kita akan faham terus bahawasanya semua yang akan datang selepas pada Subhana, benda yang luar akal kita, benda yang sangat agung. Maka dengan itu, dengan perkataan Subhana, kita seolah-olah bersiap sedia untuk terima satu khabar atau satu berita yang luar batasan akal kita. Jadi perkataan Subhana pula adalah, kalau dalam bahasa Arab dinamakan ism, bukan fi'il. Ism ni dia mempunyai beberapa ciri atau sifat. Maknanya ism itu kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita kalau terjemahkan ke bahasa Melayu, kita kata Maha Suci Allah. Okey. Ini kita ni sebagai makhluk, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Subhana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada makhluk untuk mentanzihkan dia. Jadi Subhanalladzi asra,
dinisbahkan Isra itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perbuatan ini bukan dinisbahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perbuatan ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ustaz, titik pengajaran pertama yang kita semua boleh kutip daripada ayat pertama adalah akal manusia ni adalah hak batasan dia. Maka dengan itu kita kena faham bahawa ini adalah mukjizat. Jadi kalau mukjizat ini dia perlu kepada kepercayaan, kepada iman yang kukuh. Kita hari ini datang selepas 1400 tahun lebih, kemudian kita nak menyambut peristiwa itu dengan iman yang kukuh bahawasanya ini adalah mukjizat kekal. Bulan lepas di negara saya di Mesir ada satu dakwaan yang mengatakan bahawa dua peristiwa ini tidak berlaku di negara Al-Azhar. Tetapi semua ulama Al-Azhar mempertahankan dan rad orang yang mendakwa peristiwa itu tidak berlaku dengan hujah-hujah yang kukuh. Oleh kerana hak batasan akal kita dia ada limit dia. Jadi kalau kamu tidak nampak, kalau kamu tidak sampai, kamu kena terima saja dan kamu kena percaya. Sama seperti dengan nikmat kelihatan atau nikmat pendengaran. Kalau kita nak lihat pada sesuatu, ya, ada kadar kelihatan kita. Kita boleh nampak sampai ke hujung lorong tu. Tapi selepas pada tu kita tak nampak. Sama juga seperti kalau kita naik atas bukit. Kita naik tinggi, kita akan nampak benda tu makin kecil. Sampai kita tak nampak. Begitu jugalah hak akal kita. Dia ada limit dia. So apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya atau daripada Masjidul Haram atau daripada rumah Ummu Hani ala khilafin fi riwayah, sebab ada berlainan riwayat, diiringi oleh malaikat Jibril, naik satu kenderaan yang begitu laju yang diberikan nama khas sebagai Markabul Anbiya atau kenderaan para anbiya, Al-Buraq, yang kelajuan dia begitu hebat sampai dia letak kaki dia setakat mana mata dia sampai. Tengok ni kelajuan dia, Ustaz. Kita kalau kita nak beli kereta, nak test kereta ni, kita tengok meta dia, kelajuan dia. Ada bermacam-macam jenis kereta. Ada yang sampai 180, ada yang 200, ada yang 220, ada 260, ada 280, ada 300, 320, ada 500. Tapi kelajuan Al-Buraq ni, dia setakat mana mata dia sampai, maka disitulah kaki dia tuju. Dinaiki Al-Buraq, ditemani oleh malaikat Jibril, khairul anbiya. Kemudian menanjulah daripada Al-Masjidul Haram ke Al-Masjidul Aqsa. Dalam masa yang begitu sikit ya, atau kita panggil dalam satu malam, atau juzuk pada satu malam. Dan insya-Allah saya akan memberitahu kenapa juzuk pada satu malam. Sebab apabila kita nisbah waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sebenarnya, tapi apabila bersangkut dengan masa, maka oleh kerana ru'a atau kelihatan yang dinampak oleh baginda Nabi SAW pada tengah perjalanan. Jadi titik pengajaran pertama
adalah iman yang kukuh. Kita terima mukjizat Nabi SAW ini dengan iman yang kukuh. Yang kedua, kesabaran. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz, bahawasanya Nabi Muhammad SAW pada Amul Huzn kehilangan dua orang yang begitu akrab dengan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Dua orang yang begitu banyak tahan baginda Nabi SAW daripada berbuatan keji orang musyrik di Makkah. Selepas pada itu Nabi SAW cuba bawa dakwah pergi ke Taif. Tetapi orang Taif pun tidak terima Nabi SAW dan sekat baginda Nabi masuk ke tanah Taif. Nabi SAW balik semula ke Makkah. Tu pun tidak diberi peluang untuk masuk balik ke Makkah. Jadi begitu sedihlah Nabi SAW sampai Al-Mut'am ibn Adi. Pada waktu itu dia orang musyrik, tetapi dialah yang memberi peluang kepada Nabi SAW dengan aqdul himayah. Nabi kata, Muhammad tu orang kita. Muhammad tu kita kenal dia sejak dulu lagi. Dia yukrumud daif. Dia adalah orang jujur. Dia adalah mempunyai as-sadiqul amin. Jadi hari ini aku akan memberi himayah dan peluang kepada Muhammad tu masuk bawah jagaan aku. Jadi sedihlah hati Nabi SAW dengan peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala nak menyampaikan satu mesej kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad la tahzan. Jangan sedihlah Muhammad. Jikalau dakwah kamu tidak terima di bumi, maka kamulah datang naik ke langit, tengok apa yang aku sediakan untuk kamu dan umat kamu. Titik pengajaran yang seterusnya daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, kita boleh lihat dan tengok bagaimana mauqif, situasi orang musyrik dan orang mukmin. Apabila Nabi SAW pada esok hari ceritakan kepada musyrik, orang Mekah, Nabi SAW ceritakan bahawa semalam aku keluar daripada rumah aku dan aku pergi ke Baitul Maqdis. Ustaz, Nabi tidak habis lagi cerita pasal Isra', tu pun kena sekat oleh orang musyrik. Nabi tak cerita lagi pasal Mi'raj tu. Nabi tak sebut pun pasal Mi'raj. Tetapi orang Quraisy tu dia memang kata, Muhammad, awak ni sakit ke? Awak ni betul ke? Awak ni boleh ke cerita depan al-qaum, depan semua orang? Nabi SAW kata, boleh. Jadi di sini apabila mereka kata ke Nabi, kamu boleh cerita ke depan orang, inilah satu bukti daripada mereka bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu berlaku secara jagak, bukan jadi sebagai mimpi atau dalam mimpi. Sebab kita pun ada berbagai pandangan ulama. Ada yang mengatakan Isra' dan Mi'raj berlaku dengan ruh saja. Ada yang mengatakan ruh dengan jasad. Ada yang mengatakan berlaku secara mimpi. Ada yang kata berlaku secara jagak. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata semua tu betul. Semua tu betul. Cuma ahli sunnah wal jamaah dia ambil yang boleh dikumpulkan dalam lebih kurang 20 hadis atau 20 riwayat, dan kita membuktikan bahawa Isra' dan Mi'raj berlaku pada waktu malam, ruh dan jasad berlaku secara jagak, maknanya yaqazah. Jadi di sini apabila Nabi cerita kepada al-qaum,
mereka kata ku Nabi, atadda'i annaka dhahabta ila baitil maqdis laylan wa nahnu nadribu ilaiha akbadal ibli syahra. Kamu mengaku bahawa kamu pergi ke Baitul Maqdis buat masa semalaman saja, dan kita kalau nak pergi saja sehala, kita take time, kita ambil masa lebih kurang sebulan pergi dan sebulan balik. So memang luar kemampuan akal. So akal mereka tu tak boleh terima lah. Sebab itulah apabila Abu Jahal dengar, dia terus pergi cerita ke orang yang sudah beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi antara mereka yang sudah beriman dengan Nabi Muhammad ni, ada yang tarik balik keimanan dia. Maknanya dia macam dia tak boleh terima. Mana boleh? Susah. Sedangkan mereka tahu bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Insya-Allah itu adalah satu pengalaman yang mencabar sebenarnya, Syekh, ya, berkaitan dengan baru Isra diceritakan sahaja pun sudah Abu Jahal nak pergi sebar-sebarkan, dan itu sebabnya kita nak melihat kepada ayat 2 3 bersama dengan Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita nak melihat lagi selepas ini bersama dengan Syekh Muhammad Abdul Ghanim daripada Perancis sekarang ini. Beliau adalah penasihat Am dan Ahli Lajnah Fatwa Al-Azhar Asy-Syarif Tonta untuk kita menjiwai peristiwa Isra ini. Kita baca ayat 2 dan 3 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah Safas. Penonton di Facebook kata semua terpegun dengan kelancaran kefasihan bahasa daripada Syekh Muhammad Abdul Ghani, masya-Allah. Saya pun tadi terletak tangan kat sini tadi Safas. Kelancaran dan bahasa yang digunakan cukup mudah memberi faham kepada masyarakat, walaupun ceritanya cerita yang sangat hebat, bertaraf mukjizatnya. Kita baca ayat 2 dan 3. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul Azim. Dalam kesedihan Nabi itu dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan bertemu dengan nabi-nabi, antaranya adalah Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang lain. Kita akan ikuti lebih lagi pencerahan selepas ini bersama dengan Syekh Muhammad Abdul Ghanim. Tapi kita rehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني Sadaqallahul Azim. Inilah antara petikan ayat yang dimuatkan dalam surah Al-Isra yang menjadi kewajipan bagi kita semua umat Islam
beriman dengan peristiwa yang sangat agung ini. Tak kala sebahagian ketika zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Abdul Ghani sebentar tadi, ada di kalangan yang tarik balik keimanan mereka. Mudah-mudahan kita walaupun hidup sejauh daripada zaman Nabi SAW, kita meyakini peristiwa ini dengan penuh keimanan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita semua di My Quran Time baca faham amal, edisi khas sempena Al-Isra wal Mi'raj ini, dan sedikit info yang kita ingin maklumkan kepada semua sahabat-sahabat yang mana kini siaran TV Al-Hijrah berdefinisi tinggi sepenuhnya di kesemua platform Astro, My Freeview dan juga Unify TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus melangkah ke depan dan menjadi rancangan-rancangan di TV Al-Hijrah menjadi rancangan-rancangan yang sentiasa diminati dengan ilmu dan sesuai dengan 114, itulah 114 surah dalam Al-Quran Karim. Alhamdulillah. Ini adalah satu anugerah Ustaz ya. 114 surah dalam Al-Quran, dan pada hari ini kita menyemak kembali kepada surah yang ke-17. Ya, kalau katakan TV pun sudah definisi tinggi, selepas ini kita doakan Ustaz ya, semua mata-mata umat Islam di seluruh Malaysia dan dunia ya berdefinisi tinggi untuk melihat pada setiap perkataan Al-Quran itu bukan lagi kabur-kabur Ustaz ya, tetapi dengan tajam, sehingga kan sebentar tadi Syekh Muhammad Abdul Ghani menjelaskan tentang subhana tadi kan. Poin pentingnya, apa-apa sahaja selepas perkataan subhana ini sesuatu yang mencari adat ya, sesuatu yang kita tak boleh guna akal kita, kerana akal kita ini ada limit. Syekh cakap tadi ada limit, ada had kan, ada had dalam hidup kita ini. Saya pun tak nampak Syekh Ghanim dekat Perancis ya, tetapi kita ada teknologi, kita dapat. Bila kita dapat teknologi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat memahami balik semula sejarah lampau dan apa yang telah berlaku, yang akan berlaku ke depan. Salah satu sejarah lampau Nabi Musa Ustaz ya. Ayat yang kedua maksudnya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan berfirman, jangan kamu mengambil pelindung lain selain daripada aku, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajarannya apa? Maksudnya Nabi Musa diteruskan legasinya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Ibrahim. Itulah yang Nabi Muhammad jumpa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita akan bersama Syekh Abdul Ghanim sebentar nanti. Dan penting diberikan penekanan bahawa Taurat sebagai kitab dan kita ada Al-Quran sebagai kitab. Jangan berlindung selain daripada, tawakal kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa poin pelajarannya? Kalau kita ni tawakalnya amat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenalah memahami dan jadikan kitab ini sebagai apa? Sumber hidayah. Kalau katakan Al-Quran ini kita tidak cuba fahami betul-betul, itu tandanya tawakal kita ini adalah tawakal kepada pendapat kita ataupun pendapat daripada manusia yang serba lemah. Sayyidatina Khadijah akhirnya dipanggil, Abu Talib akhirnya dipanggil, tetapi yang kekal adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin melihat salah satu poin penting tentang surah ataupun peristiwa Isra ini. Dalam surah ini ayat yang ke-16 kita nak baca, kerana ia adalah satu peringatan kepada kita pada tahun 2022 ini bagaimana menyikapi Isra wal Mi'raj. Ayat 16 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القول فدمرناها تدميرا. صدق الله. Dan jika kami hendak membinasakan sesuatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, tetapi apabila mereka melakukan derhaka di dalam negeri itu, maka berlakulah perkataan hukuman kami terhadap mereka, kemudian kami hancurkan, leburkan negeri itu. Ini salah satu lagi selepas daripada subhana sebentar tadi, Allah memberikan rahsia-rahsia bagaimana kehancuran sebuah negeri dan negara itu, istilahnya mutrafiha ya, di mana orang-orang
mewah dan akhirnya berbuat kerosakan. Kita ingin bersama dengan Al-Fadil Syekh Muhammad Abdul Ghanim daripada Perancis sekarang ini. Kalau Syekh boleh memberi komentar sedikit tentang ayat 16 ini sebagai peringatan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang Nabi saksikan di langit atas itu, dan apa mesej apabila Allah menyatakan mutrafiha fafasaqu fiha. Silakan Syekh. Okey, terima kasih Ustaz. Sangat-sangat memberi makna kepada kita semua bahawasanya nikmat yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata kita nak memboros, bukan semata kita akan disoalkan mengenai segala-gala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, ya, jagalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tanda kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni berfirman, amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dalam qiraat lain Ustaz, dia kata amarna mutrafiha, kita membuatkan orang kaya itu jadi sebagai pemimpin dia. Jadi apabila mereka melakukan kerosakan di bumi itu, maka kami binasakan. Jadi antara benda yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa ajar kita adalah asyukr, alhamdu wasyukr. Syukurlah atas nikmat yang dikurniakan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita takut bila-bila masa nikmat itu ditarik. Tapi biasalah manusia ni dia mata kelabu. Apabila nikmat duduk di tangan kita, kita tak nampak. Tapi apabila nikmat itu ditarik, maka barulah kita berasa menyesal. Alamak, ya. So kita minta jauhlah kita jadi seperti mereka, dan alhamdulillah kita sentiasa berada dalam keadaan syukrun ni'mah. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Syekh Muhammad Abdul Ghanim menjelaskan tadi, ya, ada qiraat lain Ustaz, ya. Ada amarna dan amarna, bila Allah meletakkan kepimpinan itu pada orang-orang yang mewah, dan bila mereka membuat kerosakan, cabarannya Ustaz, ya, ialah apabila mereka buat silap, mereka kena bayar denda dekat mahkamah ke apa ke, mereka bayar saja, lepas tu mereka pun buat lagi kerosakan terus jadi pemimpin. Itu adalah punca kerosakan orang-orang terdahulu yang kita doakan agar ianya tidak berlaku pada negara-negara yang ada di seluruh dunia, dengan mengambil pelajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita ini dah mewah, kita dilantik jadi pemimpin, terlibat dengan politik, jangan sampai kita menggunakan politik wang, ya, sehinggakan kita merasuah dan merosakkan masyarakat kerana kita rasakan bahawa semua ini boleh dibeli dengan wang, padahal sebenarnya masyarakat perlu didedahkan dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah perkara yang perlu kita jaga sebenarnya, ya, yang perlu kita beri perhatian? Sudah tentunya panduan dalam surah Al-Isra ini kita ingin baca daripada ayat 78 hingga 81. Ia bercakap tentang satu hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan untuk Nabi sahaja tetapi juga untuk kita sebagai hadiah daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kita baca ayat 78 hingga 81 sebelum mendengar tadabbur komentar daripada Al-Fadil Syekh di sebelah sana. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
الباطل كان زهوقا. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 78 hingga 81 sebagai satu komentar tentang apakah bekalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj apabila Nabi itu dihenyak, masih lagi dikutuk. Sebentar tadi Syekh ada berkongsi tentang Abu Jahal menyebarkan berita Al-Isra, ya, boleh ke percaya kepada peristiwa ini, dimomokkan, diejek kepada Nabi, dan mereka cuba untuk mengeluarkan Nabi dan para sahabat daripada bumi Makkatul Mukarramah. Kita bersama dengan Syekh Abdul Ghanim untuk menjelaskan peristiwa Isra dah sampai ke Palestin, kemudian apa lagi peristiwa Mi'raj itu Syekh yang kita dapat kaitkan dengan ayat solat sebagai hadiah peristiwa ini. Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya sangat tertarik dengan tafsir Al-Imam Al-Razi, Tafsir Al-Kabir, dan juga tafsir Al-Alusi yang mengatakan bahawa hanya tasyri' solat itu yang diambilkan kalau dengan istilah manusia lah, ya, istilah kita ni kita kata face to face. Face to face. Jadi Nabi SAW selepas cabaran yang begitu hebat, ya, dugaan, susahan yang dilalui sama ada di Taif atau di Makkah, Nabi SAW diberikan anugerah khas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan terima as-salah sebagai hadiah untuk kita semua, bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan untuk seluruh umat, ya, seluruh umat Islam. Jadi hadiah ini Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kita. Sebab itulah penting sangatlah Ustaz as-salat. As-salat adalah imaduddin. Salat adalah tiang bagi agama. Al-farqu bainana wa bainahum as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beza antara kami dan mereka adalah as-salat. Mereka tu orang non-muslim lah. Jadi as-salah. As-salah adalah perkara mula-mula yang akan disoalkan dalam kubur. Ya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-mar'u fi qabrihi as-salah. Ya, Nabi SAW bersabda, perkara pertama, perkara mula-mula yang akan dihisab, yang akan disoal dalam kubur adalah as-salat. Nabi SAW sentiasa memperingatkan umatnya, as-salatu as-salah. Jadi as-salah mula-mula macam saya sebut tadi lah, apabila Abu Jahal dapat tahu berita itu, maka dia pergi untuk nak menyebar. Jadi antara orang Islam yang sudah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana berita itu luar akal dia, jadi dia tak boleh percaya, dia tak boleh terima. So dia jadi murtad balik, wal iazubillah. Ada di kalangan mereka yang hina Nabi dan keji Nabi, dan dia kata, oh setakat ni lah kita memang dah melampau sangat lah, ya, dengan istilah kita hari ni dia kata lebih had lah tu, ya. Kita kata dah melampau sangat. Ada di kalangan mereka pula, ya, seperti mana dengan as-siddiq. As-siddiq, Allahumma imanan ka imani siddiq. Sebab itulah kita doa, Allahumma imanan, ya Allah, ya Tuhan kami, memberilah iman kepada kami seperti mana imanus siddiq. Nabi SAW bersabda, la wuzina imanul ummati fi kaffah wa imanus siddiq fi kaffah la rajaha imanu Abu Bakar. Apabila ditimbangkan iman umat ni dalam satu timbangan dan timbangan yang lain tu iman Abu Bakar, maka menanglah iman Abu Bakar. Jadi beratlah iman Abu Bakar. Ya. Abu Bakar apabila dapat tahu berita, dia Abu Jahal ni dia pergi usik Abu Bakar. Ya, sebab dia tahu ni kawan paling baik bagi Nabi SAW adalah Abu Bakar. So dia kata, dengan istilah kita mudahlah kita bercakap ni, dia kata, Abu Bakar, kamu tak dengar ke Muhammad tu kawan baikmu tu dia mengaku apa tadi? Abu Bakar kata apa? Abu Jahal ceritalah, dia kata dia mengaku keluar daripada rumah Hanif, dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dia patah balik, kemudian dia Abu Jahal tak tahu mengenai cerita Al-Mi'raj naik ke langit dan sebagainya. Jadi Abu Bakar dengan sepatah je dia ambil keputusan,
in kana qala faqad sadaq. Jika Muhammad kata, maka Muhammad itu benar. Habis cerita ustaz. Jadi walaupun kita hari ini 1442 tahun, tetapi masih lagi ada orang yang mempunyai ciri sama seperti dengan Abu Jahal dan orang yang sama seperti dengan Abu Bakrun Siddiq. Orang yang mudah percaya, orang yang sentiasa ya kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tahu benda ni bukan perbuatan Nabi Muhammad. Sebab tu apabila ditanya, dia kata, takkan kita tak percaya dia dalam benda-benda remeh-temeh seperti ini. Kita percaya dia lagi fi kalamus sama, fi wahyus sama. Maknanya besar sangat keimanan dia. As-salah pula ustaz, satu kait hubungan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila difardukan solat sebanyak 50 solat, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa hadiah yang kamu kurniakan? Apa yang kamu dapat daripada Allah Subhanahu wa taala? Lalunya Nabi Muhammad jawab kepada Nabi Musa, kata, Allah kurniakan aku dengan solat dengan sebanyak 50 waktu atau 50 fardu solat. Nabi Musa jawab, kata ke Nabi Muhammad, ummatuka lan tatiq. Umat kamu ni takkan bertahan ni. Tak mampu nak buat. Sebab apa? Sebab Nabi Musa khabural bashar. Nabi Musa ni dia dah banyak pengalaman dengan Bani Israel. Kisah yang paling besar dalam Al-Quranul Karim, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Jadi Nabi Musa kata ke Nabi Muhammad, irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Minta dengan Nabi Muhammad balik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ringankan sikit lagi. Jadi antara cerita yang sangat-sangat menarik yang saya baca dalam tafsir Al-Alusi, Rauhul Ma'ani fi tafsir Al-Quran Al-Azim wa Sab'il Masani, dia kata kenapanya Nabi Musa sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad sampai dia minta ringan lagi. Jadi daripada 50 tu jadi 5 saja. Ya. Antara kisah yang sangat menarik, dikatakan Nabi Musa pernah minta nak lihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi tak dapat. Qala rabbi arini anzuru ilaik. Qala lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Minta tengok Allah Subhanahu wa taala, Allah bergantung ru'yahnya atas al-jabal, lihat kepada bukit. Apabila Nabi Musa lihat kepada bukit, maka Allah Subhanahu wa taala tajalli atas bukit, tapi bukit dengan benda yang besar, gagah, kuat, tidak boleh bertahan dan tidak boleh ru'yah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Nabi Musa minta nak lihat, tengok Allah Subhanahu wa taala di dunia, tak dapat. Sebab tu apabila Nabi Muhammad naik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan cahaya Allah Subhanahu wa taala kena atas muka Nabi Muhammad turun jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa macam terkejut, ya, dengan cahaya yang sangat jelas atas muka baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab tu dia jadi sedap, dia jadi lazat. Dia kata, irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Naik. Jadi Nabi Muhammad naik, dapat cahaya lagi, turun. Nabi Musa pun jadi sedap tengok, sedap lihat. Dia pun kata, naik. So sampai jadi 5. Tu pun akhir sekali Nabi Muhammad kata, setakat ni aku tak boleh dah. Ya, dah malu dah segan dah. Jadi akhir sekali Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat itu walaupun 5 segi amal, segi perbuatan tu 5, tetapi aku akan menganugerahkan kamu dan umat kamu sebanyak 50 pahala ganjaran. Tetap itu dapat ganjaran yang besar Ustaz ya, yang dikongsikan oleh Syekh Abdul Ghanim sebentar tadi. Sebagai hadiah 5 sahaja yang dibuat, tetapi balasannya 50 waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Abdul Ghanim untuk berkongsi dalam masa yang terhad ini. Banyak mutiara yang pastinya kalau katakan solat itu face to face amat istimewa. Turun ke bawah bila ada orang yang respon macam Abu Jahal, tak nak dengar peristiwa, tak nak solat. Ada yang daripada beriman bertukar jadi tidak beriman.
tetapi kita kalau boleh kita ini mencontohi kepada Abu Bakar, solat adalah hadiah daripada langit, kita betul-betul hidupkan. Dan jangan sampai kalau ada yang kata saya lihatlah nak solat ni, ia khawatirnya keimanan yang ada itu adalah tahap yang nombor 1, nombor 2 tadi, tapi kita kalau boleh nak nombor 3, tahap Abu Bakar menyikapi Isra wal Mi'raj pada tahun ini. Moga-moga Allah tambahkan iman kita bersama. Terima kasih pada Syekh Abdul Ghanim, dan kita berdoa di hujung ini bersama dengan Ustaz Tirmizi di studio. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a. Allahumma ij'alna min ahli al-iman. Allahumma ij'alna min ahli al-iman mimman bashartahum bir-rauhi war-rayhan war-ridha war-ridwan ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Quran, Allahumma khtim lana bil ihsan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi, kepada Syekh Abdul Ghanim di Perancis sekarang. Moga-moga dengan kesudian pada hari ini, ya, Syekh dulu bersama dengan orang Kelantan di Mesir Ustaz, banyak mengajar, ya, tapi ada pelajar Kelantan di Mesir susah sikit belajar bahasa Arab. Syekh Ghanim belajar bahasa Kelantan, bahasa Melayu, mengajar pada mereka. Tak puas Ustaz, tak puas rasa. Memang tak puas. Terima kasih. Ya, dan insya-Allah kita bertemu lagi Syekh pada masa akan datang untuk sama-sama kita bersama Al-Quran. Dan bagi tuan-tuan jangan lupa untuk terus, ya, mengambil kesempatan pada masa-masa ini untuk terus menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, kerana kita yakin bahawa mesej ini Syekh Abdul Ghanim pakai bahasa Melayu dekat Perancis Ustaz, ya. Kita macam mana pula, tapi dengan sumbangan ini kita harapkan ia tersebar dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk kita bersama, dan kita ingin pastikan Quran ini menjadi satu dustur, panduan peraturan dalam kehidupan kita. Kita bertemu lagi dalam halaman baru, ya, pada hari esok insya-Allah. Teruskan kita berjuang, jangan sedih, jangan segan, kerana kita ada hiburan daripada Tuhan. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.